Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi pelajaran kita pada chapter terakhir iaitu chapter 8 untuk topik Introduction to Probability di sini. So hari ini kita akan belajar sebahagian daripada topik ini dan kita akan sambung sebahagiannya untuk kelas yang akan datang. Okay. For introduction, probability gives some measurement of the likelihood that certain outcome will occur. So, probability gives a measurement of likelihood that a certain outcome will occur. So maksudnya di sini kebarangkalian ini, the probability give a measurement, satu nilai kepada boleh terjadi the likelihood that certain outcome will occur. So contohnya, katalah petang ni kita tak tahu sama ada hujan atau tidak hujan. Tapi berdasarkan rekod ataupun berdasarkan history, kita tahu kalau petang selalunya hujan. Maybe it's 70% of the chances that petang ni hujan. So itu yang kita namakan sebagai the probability ataupun yang kita namakan sebagai the measurement of the likelihood that certain outcome will occur. Satu nilai yang memberikan maklumat kepada kita yang sesuatu perkara itu akan berlaku. So sini katakanlah kalau orang tanya kita contohnya agak petang ni hujan tak? Hujanlah. Tengok kalau kita kata hujanlah, orang yang dengar tu dia macam betul ke ni hujan tak hujan? Okey, jika you kata hari ini mungkin 70% akan hujan. Jadi orang yang mendengar tu akan tahulah, rupanya besar kemungkinan akan hujan di sini So itu memberikan dia maklumat ataupun memberikan dia satu informasi macam mana nak buat. Ataupun kalau petang ni dah tahu hujan, tak payahlah sidai kain contoh So sini So itulah namanya probability di sini. So probability is used to make a statement about the occurrence or non-occurrence of an event under uncertain condition. So kita tahu kalau sesuatu perkara ini katakanlah probability petang ini mungkin kebarangkalian anda hendak keluar berjoging mungkin Okey, katakanlah kawan panggil, jom kita jogging. Okey, jom. Jom. Jom tu maksudnya apa? Jom tu maksudnya you memang yakin 100% yang you akan pergi. Kalau dikatakan jom pergi jogging, tak payahlah. Kalau tak payah tu maksudnya memang you tak akan pergi. Tetapi kalau bila kita katakan 80% I will go. So di sini kita akan tahulah ada besar kemungkinan yang you akan pergi ke jogging tersebut. So itu dinamakan sebagai to make statement pada kenyataan, to make statement about the occurrence ataupun non-occurrence of an event. Satu kenyataan tentang satu kemungkinan akan berlaku ataupun tidak akan berlaku of an event under the uncertain conditions ini. Okay, some definition of probability. Probability is the value between 0 and 1. Dia adalah nilai di antara 0 dan 1. So maksudnya di antara 0 dan 100%. Macam itu Tapi di dalam kelas ni bila kita kata mengenai probability, nilainya adalah di antara 0 dan 1. Sini So it's describe the chance or likelihood that the event will happen. Dia menjelaskan kemungkinan sesuatu perkara itu di sini. Maksudnya a value 0 means event is not like happen. So maksudnya nilai tersebutnya, nilai probability-nya adalah 0. Maksudnya dia tak mungkin berlaku di sini. A value near 0 means the event is not likely to happen, and the value near 1 means it's likely to happen. Maksudnya apakah kebarangkalian kita nak pergi sidai-kain petang ni? 100%. So kita tahu nilainya adalah 100% dan mungkin itunya mesti confirm dia akan terjadi. Macam tu So itu maksudnya dia ada range ni di antara 0 dan 1, di mana 0 tu tidak mungkin berlaku dan 1 tu 100% akan berlaku.
So sini lah. So ini kita akan adalah kan, kalau dalam Islam dia ada insya-Allah. So insya-Allah tu dengan izin Allah lah. So sini ya. So dalam konteks pelajaran ini, kita katakan kosong adalah tidak mungkin berlaku, no? Dan satu adalah memang most likely to happen di sini, no? So sini probability of an event is donated by probability of A di sini. Probability of A di sini. So sini probability sesuatu perkara berlaku adalah diwakili oleh probability dalam kurungan A, di mana A adalah event yang akan berlaku lah. So contohnya sini barangkalian petang ni hujan. So itulah petang hujan. So, maksudnya A-nya adalah petang waktu hujan di sini ya. So seterusnya, the use of probability theory. Probability theory is the quantitative measure of uncertainty. Maksudnya probability theory ni sininya akan berikan kita banyak maklumat sini on quantitative measure of uncertainty. So quantitative ni adalah dalam bentuk nombor ya. Quantitative dalam bentuk nombor di sini. It's a number that conveys the strength of our belief that certain event will occur. Ia satu nombor yang membawa ataupun yang merujuk kepada keyakinan kita that sesuatu perkara itu akan berlaku. So contohnya di sini ya, katakanlah saya katakan keyakinan kita next semester kita akan berjumpa lagi di luar. Terus tu macam barangkalian untuk anda lagi semestinya mungkin dalam 30-20% saja. Kerana yalah duduk di rumah kan. Sini ya, itu menunjukkan saya kata dalam 30% sininya ianya maklumat yang kebarangkalian untuk saya dengan anda pada semester depan agak rendah di sini kerana polisi lah ya. So, sini yang kedua, allow the decision maker with only limited information to analyze the risk. Sini lah. Allow the decision maker with only limited information to analyze the risk and minimize the gamble inherent. So sini maksudnya sini, katakanlah saya katakan kita ada satu syarikat ataupun kita ada kita bekerja dengan satu syarikat di sini, di mana katakanlah kita nak launch satu produk baru, kita nak lancar satu produk baru dalam keadaan masa yang tak berapa nak certain atau kita tak berapa nak yakin mengenai market tersebut. So sini dengan menggunakan teknik probability ataupun menggunakan konsep probability, ianya boleh membantu kita to at least to analyze the risk di sini. Untuk mengkaji apa risiko-risiko yang akan diambil and also to minimize the gamble inherent. Maksudnya mengurangkan ketidaktentuan sini. Gamble tu adalah perjudian. Menjudi tu tak tentulah kan. So minimize the gamble inherent. So sini meminimumkan ketidaktentuan di sini. So sini jika kita ada probability, nilai probability, ianya bantu kita untuk buat keputusan di sini. Pernah saya bekerja dulu, the probability untuk pengguna menerima sesuatu produk adalah 50%. Mengikut kajian yang saya telah jalankan, ianya adalah 50%. Jadi saya cakap kat bos, mengikut apa yang kita dah kaji, it's only 50% of our customer will buy that product. Jadi bos saya hari tu dia akan fikir, aku ni nak invest ke tidak? Sebab kalau nak invest tu berjuta kan. Nak invest ke tidak? So it's up to the decision maker to make a decision. Kita biarkan decision maker to make a decision berdasarkan kajian-kajian yang telah kita buat di sini. So probability theory is the basis of inferential statistics. In inferential statistics, we make decision under condition of uncertainty. So sini dalam probability theory ni, ianya memberi kita maklumat mengenai the inferential statistic. Kalau ingat balik inferential statistic, daripada kajian kita kata 50% ataupun 70% pelajar mempunyai akses di internet.
Berdasarkan kajian sampel kita yang kecil ya. Berdasarkan sampel 70% adalah berkata dia ada kemudahan internet, kemudahan komputer di rumah. So sini berdasarkan sampel tersebut, dia 70% itu ada probability, kebarangkalian di sini, di mana ianya membantu kita dalam keadaan ketidaktentuan di sini. So itu sebabnya secara amnya UiTM mengeluarkan polisi untuk ODL. Kerana dia telah membuat kajian terhadap 65,000 pelajar UiTM dan dikatakan banyak ataupun kurang 35,000 adalah bersedia untuk ODL di sini. So di sini around 60% adalah bersedia. So itulah sebabnya dia berani menjalankan the ODL dalam keadaan serba kekurangan kita ni. Tak apalah, kita pun tak bersedia apa-apa. So di sini untuk basic definition, kita ada beberapa term yang kita akan pakai. Yang pertama kita katakan mengenai the experiment. The experiment, you tengok, the experiment is the process that give one and only one observation among several likely observation to occur. So sini ya. So contohnya di sini kalau kita buang shilling. Bila kita buang shilling, proses ataupun proses untuk kita berbuang duit shilling tu, bila kita ketuk tangan kita, kita akan nampak hanya satu permukaan saja. So itu yang dinamakan sebagai one and only one observation among several likely observation to occur. Kita hanya akan dapat satu sahaja nilai di sini. Sama juga bila kita baling, kita akan dapat satu nilai. So itu maksudnya proses nak baling itu adalah yang kita kata the experiment. Eksperimen adalah proses tu ya. Kemudian outlet adalah hasil. Katakanlah bila baling dah 2/1. So kita sebagai katakanlah kita baling shilling dapat mugung. So itu adalah maksudnya the result of single trial of the experiment. Okey. So ini saya rasa anda pernah belajar masa SPM dahulu when we are talking about the sample space. Sample space di sini. Ataupun kadang-kadang kita tulis macam ni. Ingat tak lagi masa kalau kita tulis Venn diagram, kita tulis dia macam ni. So itu menunjukkan sample space di sini ya. Sini sample space ialah set of all possible outcome of the experiment. Maksudnya kesemua nilai-nilai yang mungkin kita dapat daripada satu eksperimen di sini. So sini contohnya consider the experiment of flip 2 coins. 2 coins maksudnya dua shilling. Balingan pertama kita dapat kepala, kita juga mungkin boleh tail di sini. Untuk balingan kedua kita boleh dapat head, dapat tail. Untuk balingan kedua head dengan tail di sini. Jadi possible outcome dia adalah head dengan head, H dengan H, H dengan T, T dengan H dan juga T dengan T. So itulah yang ini. So sini the space or set of all possible outcome sini adalah HH, TT, TH dan TT di sini. So ini dinamakan sebagai sample space. So tengok cara saya tulis ya. HH, HT, TH dan juga TT di sini. So itu yang kita namakan sebagai sample space di sini. So event pula adalah a subset of the sample space, sebahagian daripada sample space, and consists one or more outcome. So contohnya di sini, katakanlah kita dapat ini sample space. Apakah di mana kita hanya dapat sekurang-kurang satu kepala, sekurang-kurang one head. So ini ada dua, so ini okey. Ini ada head, ini ada head. So sini A adalah
HH, HT dan juga TH. So itulah yang dinamakan sebagai event, iaitu sebahagian daripada sample space sini. Okay. Seterusnya kita ada beberapa term lagi, iaitu kita namakan sebagai simple event, and compound event di sini. Simple event, compound event. So seterusnya kita ada mutually exclusive event ataupun disjoint. Disjoint event. So maksudnya di sini kalau you laki, A ni laki, male dengan perempuan, female. So ini kita namakan sebagai mutually exclusive event. Di mana kalau laki dia laki lah, kalau perempuan dia perempuan lah. Dia tak ada the intersection. So ini mutually exclusive event pun disjoint. Tak sama di sini. Tak intersection ni. So terus non-mutually exclusive event. So di sini, kalau contohnya di sini, kebarangkali you pergi kelas. Dan juga kebarangkalian seorang itu pergi jogging ataupun pergi ada taklimat. Tengoklah. Boleh tak kalau orang pergi kelas, orang pergi taklimat? Boleh kalau dia lari-lari lah. So maksudnya itu adalah yang kita katakan sebagai ada intersection di sini. Dia pergi kelas, dia pergi taklimat. So itu lah. So sini dia mungkin lari-lari ke atau apa, dia tak tahu. So sini seterusnya kita namakan sebagai the complementary event. So sini contohnya di sini. Okey. Ini adalah A. Ini adalah A. Untuk complementary adalah yang lain-lain. So ini adalah complementary yang diwakili di luar di sini, di luar A, yang diwakili oleh A prime di sini. A prime di sini. Seterusnya ada independent and dependent event. Independent maksudnya kalaulah kita baling atau kita pergi, katakanlah kita pergi kita baling jadu atau baling shilling, so katakanlah baling shilling. Baling dapat satu, lepas tu baling lagi. Maksudnya baling yang pertama, katakanlah kita dapat kepala, baling yang kedua mungkin dapat kepala, mungkin dapat gambar agung ataupun dapat bunga raya. So itu adalah yang kita namakan sebagai independent, di mana satu balingan tidak mempengaruhi balingan yang kedua. So itu namanya sebagai the independent. However, the dependent event pula nya, katakanlah you nak pergi ke kedai. Kita nak pergi kedai. Katakanlah nak beli barang. Let's say nak beli hari ni, nak beli mungkin serbuk. Hari ni nak buat kari. So hari nak beli serbuk kari, nak beli kentang. Dia pergi. Okey. Jadi, kalau you pergi kedai rumah you, dia ada serbuk kari je. Kentang tak ada. Jadi you kena pergi pula ke kedai kedua untuk beli kentang. Tengoklah di sini. Maksudnya pemergian anda ke kedai yang kedua adalah sebab kedai pertama tak ada. So itu namanya dependent. Adalah mempengaruhi satu event itu dipengaruhi oleh event yang lain. Sini lah. Kalaulah kat kedai pertama tu dia dah ada semua benda yang you nak, you tak pergi lagi kedai lain, betul? So sini yang kita namakan sebagai dependent event. Kita tak dapat satu kedai, katakanlah kedai tu tak cukup barang kita nak, kita pergi balik. Pergi pula ke kedai lain. So itu namanya dependent event. Okay. So kita yang pertama iaitu the simple event and also the compound event di sini. The simple event include one and only one experiment di sini. Includes one and only one of the possible outcome. So sini kalau kita buang shilling dapat satu saja. Tetapi kalau untuk compound pula, it consists more than one outcome for the experiment. So jadi contohnya di sini, katakanlah kita nak baling dadu. So di sini apakah nombor-nombor
genap yang mungkin kita dapat. So kita mungkin dapat nombor 2, mungkin dapat nombor 4 ataupun mungkin dapat nombor 6. So ini yang kita nak kata more than one. Okay, sebagai the compound, compounding, berganda, compound event. Yang ini saya rasa ada kot dekat sekolah dulu ya. Kita tengok ini adalah the intersection. E intersect F. So ini adalah the intersection. So ini diwakili oleh E intersect F di sini ataupun E dan juga F di sini. So seterusnya ini dan ini adalah E union F. Ada lagi satu unionnya macam ni ya. A dengan B kan. A union ni ke semua. Adalah semua. Ni ke semua. So dalam event of mutual exclusive ataupun dua yang boleh sama, kalau contoh tadi ya. So, kalau dikatakan E union F, maksudnya keseluruhan lelaki, keseluruhan perempuan sini ya. So sini ni yang kita nama sebagai the intercept di sini ataupun complement di sini. So di sini ada E intercept ini ataupun the complement di sini. Di sini complement of E adalah lain selain daripada nilai E tersebut ataupun yang di luar di sini. Okey, yang pertama mutually exclusive event ataupun disjoint. Maksudnya tak sama di sini. Di mana secara teknikalnya sini ya, kalau kita dapat A, B, kita buat kotak tau, kena buat kotak. So mutually exclusive event, so ini adalah non-mutually exclusive event sebab dia ada intersection. Tetapi untuk disjoint ataupun tidak sama, so dia jadi macam ni. A, B, A, B, B. So itu adalah ni kita kata sebagai mutually di mana dia intersection dengan kosong. Dia sama nilai 0.2, so itu adalah mutually exclusive. Jadi untuk masalah untuk kes eksklusif, dia tidak akan ada the intersection di sini. Untuk non mutually exclusive pula, dia ada ataupun dia mesti tidak sama dengan kosong lah. Maksud saya dia mesti ada intersection di sini. Intersection di sini. So complementary adalah yang lain-lain lah, yang lain-lain. So independent yang saya terangkan tadi is two events are independent if the occurrence of one do not affect the probability of others to occur. So maksudnya kebarangkalian satu perkara berlaku ataupun kebarangkalian perkara A berlaku tidak dipengaruhi oleh kebarangkalian event B berlaku. So sini dia adalah independent di sini. So contohnya kalau kita tadi yang pasal shilling tadi dia tidak jadi masalah. So sama juga macam juga dependent event. Dependent event berbeza dengan independent. The occurrence of one event affect the probability of one event. Of another event. Therefore, the two events are said to be dependent event. Maksudnya bergantung lah. Maksudnya tadi saya kata tengok dulu lah kedai runcit tu lagi lah. Itu menunjukkan dependent. Kita akan tengok dulu event pertama kita dapat apa. Okay, so ini adalah sedikit exercise. Supaya kita cuba ya. Verify and B are mutually exclusive. So ini macam mana nak buat? So kita tulis mutually exclusive when probability A and B tak sama dengan kosong. Betul? Mutually exclusive bila A dengan B disjoint kan? Disjoint tak sama kan?
Okey, sama dengan kosong. Tapi since probability A and B dengan 0.231 dengan kosong, therefore A and B are not mutually exclusive. Gitu. Ya. Sini dulu apa dia punya assumption, mutually exclusive jika punya intersection sama kosong. Nah, kerana dia ada disjoint event, mutually exclusive jika dia punya intersection adalah kosong. Jadi oleh kerana the intersection ini adalah 0.231, iaitu tak sama dengan kosong, jadi A and B are not mutually exclusive di sini. Okay. Verify whether A and B are independent. Nah, A and B are independent di sini. So ini sebenarnya kita tak belajar lagi. Independent, ya, apa saya tunjuk? Independent when probability A darab probability B, probability A darab probability B sama dengan probability A and B. Oleh kerana ini tak belajar lagi, tapi tak apalah, dah ada jawab soalnya, kita tergerai lah. 0.35 darab 0.66. So kita dapat berapa ni? 0.35 darab 0.66 sama dengan 0.231. Nah, betul lah. Nah. Jadi, therefore, A and B are independent events. Di sini, independent jika P dan A sama dengan probability A and B. So, itu adalah kita nak check lah. So, bila kita check, kita dapat betul 0.231 sama dengan yang ini. Jika sama, kita tahu dia adalah the independent event di sini. Okey, so ini pun sama. So, ini kita tengok betul-betul ya. Okey, probability A adalah 2/3. Ya. A adalah 2/3 dan B adalah 1/6. Ini mutually exclusive ke tidak? Kena tengok, oh ini ada intersection. So, dia adalah non-mutually exclusive. Kita lukis dulu. Tapi jangan tulis dulu ya. Kita tengok probability A and B adalah 1/12. Jadi kita ubah dulu, kita ambil warna lain. Intersection ni adalah 1 bahagian A, kawasan A ni ada 2/3. Kat luar ni, kat sini 2/3 tolak 1/12. Dapat 7/12. 7/12. Kenapa dapat 7/12? Keseluruhan A dah 2/3. Tadi A kecil ni dah makan 1/12. So selebihnya berapa? 7/12. So seterusnya, untuk B pula, tadi kecil ni dah makan 1/12. Total untuk B 1/6. Jadi 1/6 minus 1/12. Dapat kat sini 1/12. Jadi tahu keseluruhan kawasan ini adalah 1. Nah, keseluruhan kawasan ini adalah 1. Jadi luar ni berapa? 7/12 campur 1/12 campur 1/12. Keseluruhan kawasan ini sahajalah 3/4. So 1 tolak 3/4 adalah 1/4. Sini ya. So keseluruhan dalam kotak ni adalah 1. So kita kena tolak. So sini find A prime intersect ataupun dengan B. A prime A selain, so A prime sini ya. A prime dengan B. Sinilah. Nah, kawasan ini yang kita tak tahu apa ni, dah tak nampak pula. So ini inilah dia. So ini adalah kawasan dia, iaitu
1/12. 1/12 kawasan ini. Dia cari kawasan ini. Alright. Cari di kawasan sini. A prime kawasan sini kena dengan B. So, kena dengan kawasan sini. So, itu adalah 1/12. So, ini adalah 1/12. So, sini adalah 1/12. So, A and B are independent event. Why? Independent if the A darab probability B dengan probability A and B. So, kita check balik. 2/3 darab 1/6 dapat berapa? 1/9. Tak sama. Jadi A and B are not independent events. Sebab apa dia tak sama? So, itu cara untuk menjawab soalan ni. Kita tengok dia 3 markah kan? Tapi dia memang sedikit. So, sedikit lagi. So, kita tengok untuk approaches to probability di sini. Secara amnya, macam mana kita nak dapatkan nilai kebarangkalian tersebut? Kita ada tiga jenis. Iaitu yang pertama, iaitu kita katakan sebagai classical probability. Yang ini kita telah belajar masa SPM dahulu. So, seterusnya kita ada relative frequency and also seterusnya subjective probability. So, kita tengok yang pertama untuk classical probability. The classical probability is the concept event assumption the outcome experiment equal like. So, ini maksudnya bilangan E berlaku bahagikan dengan total di sini. So, sini kita tengok satu dadu itu dibuang 2 kali. Sekali. Find the probability of getting numbers greater than 4. Jadi, greater than 4 adalah nombor 5 dengan nombor 6. Nombor 5 dan 6. Jadi, kan? So, dia adalah 2/6 lah. Bilangan kat sini 2. Total keseluruhan kita mungkin boleh dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Ada 6 kebarangkalian nombor di sini. So, sini dapat 1/3. So, ini kita katakan sebagai the classical probability. Ini biasa. Relative frequency adalah cara kita nak dapatkan nilai probability based on observation. So, selalunya dibuat oleh practitioner. Maksudnya inilah cara kita nak dapatkan adakah orang akan beli atau orang tak beli. So, macam tu ya. So, sini kita tengok. A cosmetic company makes a survey on their new moisturizer. Dia nak tengoklah, dia nak buat pelembap di sini. They took a sample of 500 respondents to answer question on the performance of the moisturizer. The responses were classified as satisfactory, not satisfied, and undecided. So the result is shown as below. So the probability of person who satisfied with the moisturizer is 250 daripada 500. Jadi kita boleh katakan dia adalah 50% wanita di sini berpuas hati dengan moisturizer tersebut. Macam itulah kalau orang berniaga, selalu kau tengok. Dia akan tulis benda-benda yang tak masuk akal. 99% wanita Asia memilih oli. Mana dia datang tu? So macam inilah daripada respons yang dikutip. So dia call lah. Hello, dia bagi sampel free lah. Bagi sampel free. Hello, encik rasa okey tak? Moisturizer tu sebut. Kalau nak beli, agak-agak you akan pilih tak? Akan pilih. Tapi kena ingat lah, bila kita pakai satu produk baru, dia nampak elok pada awalnya. So itu selalunya begitu. Jadi bila dia kata 99% wanita Asia memilih oleh, Asia tu datang dari mana? So dia ada banyak syarikat oleh tu besar lah, P&G besar. So dia ada database yang besar
So jadi tak jadi masalah lah dia untuk mendapat sampel survey daripada 500 ataupun lebih responden yang dijumpai di sini. So itulah cara kita nak dapatkan nombor untuk kita buat kita buat our marketing campaign. Sama jugalah kalau katakanlah you jual satu keripik. Satu keripik. Keripik tu you jual mungkin dalam 30 orang, pada 30 orang. Lepas tu selepas jualan tu satu hari tu you call. Tanya, agak-agak sedap ni kak. Sedap. Sedap. Okey, kak ni kata sedap. Ni 30 orang lah. Kak ni sedap tak? Biasa je. Okey, tak mau. Sedap tak lagi? Sedap. Ni sedap, anak saya suka, kakak saya suka, Jimmy suka, semua. Bila you kira balik, ada berapa persen? Let's say ada 93. So you boleh claim 93% pelanggan berpuas hati. 93% pelanggan berpuas hati dengan keripik saya. Contoh. Itulah sebabnya macam mana nak dapat tu nombor. Jadi bila orang baru ataupun customer baru nak cuba you punya produk ataupun you punya jualan, ramai orang akan memang puas hati. So sini kita cubalah. Ayat tu kita cubalah. So itulah yang kita masukkan sebagai yang kita katakan sebagai relatif frekuensi di sini. Relatif frekuensi di sini. So itu memang penting kalau kita berniaga, kita nak nombor, kita nak bagi orang yakin dengan produk kita. So macam mana nak dapat? So this is one of the way to get numbers di sini. So seterusnya kita ada yang kita namakan sebagai the subjective. So di sini jika kita nak buat satu produk baru, kita langsung tak ada idea. So kita namakan sebagai the subjective probability, di mana ianya bergantung kepada the personal judgment, personal assessment ataupun judgment to determine probability. So sini estimation obtained in such a way is known as the subjective probability. It's measured using the strength of belief that the event will occur when the experiment is performed. So sini itu kita namakan sebagai the subjective probability, di mana kita langsung tak ada idea untuk perkara berlaku. Contohnya COVID. Apa akan terjadi pada 30 hari bulan 8? Iaitu habis PKP, PKPP kan. So apa yang terjadi? So kita nak kena tanya siapa ni? Takkan nak tanya rakyat biasa, dia tak ada idea langsung. So selalunya kita akan tanya kepada pakar-pakar. But and again dia berdasarkan subjektif. It's about the personal assessment, berdasarkan kepakaran ataupun the judgment ataupun penilaian seseorang. So selalunya yang kita minta pendapat adalah pakar di sini. So macam mana? So kita tengok, kalau kita berjaya kawal rakyat berjaya tu, kita mungkin, saya yakin kita mungkin boleh membuat aktiviti harian macam biasa. So itu yang kita namakan sebagai the strength of belief. Kekuatan dia punya kepercayaan di sini dari event yang akan berlaku. Kerana kita langsung tak ada idea. Kita tak boleh nak tanya orang macam kes beli keropok tu. Tak boleh. Kita tak boleh nak tanya pendapat-pendapat orang yang tak berkenaan. So sini kita kena tanya pendapat pakar dan mereka akan berikan kita their own personal judgment. It might be yes or no. It's based on their expertise di sini. Itu yang kita namakan sebagai the subjective probability di sini. So itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita tengok sebelum kita balik nanti. Kita akan tengok tutorial. So this is the final year final exam untuk Disember 2016 dan soalan 6B. Cuba buat di sini. So perhatikan kelas dia ada 250 dan found at 150 smoker, 129 drink coffee, 118 eat between meal, smoke. So kita tengok so sini ada berapa di sini? Ada 3 habit. Kita ada smoke, kita ada drink coffee, kita juga ada eat between meal. Kita ada smoke, coffee dan juga eat between meal. Di mana kena ingat probability yang saya kata adalah di antara 0 hingga 1. Jadi di sini kalau smoke adalah 105.
Tak boleh tulis sini 105. Tak boleh tulis 105 per 260. Kena tengok dia ada 26 engage in all 3 habits. Maksudnya dekat tengah-tengah ni, dekat tengah-tengah ni adalah 26 per 250. Nah, kat sini. Di sini tengah-tengah adalah 26 per 250. Jadi kita tengok ada 61 smoke and drink. Smoke and drink coffee. Ada 61. Kena ingat, tapi ini dah ada kacau 26. Jadi 61 tolak 26 dekat sini. Nah, penuhkan Venn diagram di sini. Dan cuba draw a Venn diagram. Probability that students smoke tapi tak minum kopi. Smoke tapi tak minum kopi. Itu macam mana? So kita tengoklah kita punya Venn diagram di sini. So cuba buat di sini. Saya akan jumpa lagi anda pada minggu hadapan dengan topik-topik probability yang lain di sini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.